roket 6.37 darab 10 6 square. Okay. Depan. 0.3. Square. Plus darab dengan 0.98 Hello, dah habis juga belum? Lamanya. Tolak 6.67 Itu 5.07 darab dengan 10/4. Kalau tengok balik ni 1, 2, 3, 4. Okey. Dapat 5.07 darab dengan 10/4 ataupun 50,746. Unit dia mass. Unit dia kilogram. Dia nak apa? Mass lah. Okay, dapat So kita tengok jawapan tu tak? 5.07 5.07 darab 10/4. 50,000. Pening. So, okay, betul, good. 5.07 darab dengan 10/4 kilogram. Okay, hanya Boleh masukkan. Ya. Kita tak boleh ke kalau bagi jawapan solid je terus? Boleh. Kalau nak bagi jawapan solid pun boleh. Nak guna apa Nanti dia? darab negatif 11. Prefix ni pun boleh juga guna prefix ni. Darab 5.97 2.4. Cuma nak bagi senang lah. Takkan gambar tulis satu nombor. Kalau berjuta kan nak tulis satu. Tu guna 10 berapa lah. Senang. Okay. Okay, boleh kita teruskan? boleh. Okay, boleh. Okay. Encik nak tanya sikit lah. Kalau di antara dua body kan, contohnya buah kelapa dengan earth. Bila buah kelapa tersebut dah matang, dia jatuh ke bawah. Soalan yang sekarang ni attraction, betul? Attraction tu maksudnya buah kelapa dan juga earth. Patutnya attract lah, ni pun terangkat, ni pun terangkat, ni maksudnya earth pun naik atas. Tapi kenapa yang kita tengok buah kelapa sahaja yang bergerak ke bahagian bawah? Yang earth ni stay je. Tulis dalam kelapa lagi ringan. Apa? Sebab apa? Sebab kelapa lagi ringan. Sebab kelapa lagi ringan. So dia berkaitan dengan apa? Mass. Ya, betul. Dia berkaitan dengan mass. So kalau makin tinggi mass, dia akan menyebabkan acceleration akan berkurangan. Dia berkaitan dengan acceleration Okay, dalam formula force is equal to MA. Sekarang ini kita tengok berkaitan dengan mass dan kita tengok berkaitan dengan acceleration. Itu acceleration untuk buah kelapa dengan acceleration untuk earth, ground. Okay. Yang mana lebih tinggi acceleration? Maksudnya mana yang bergerak? Buah kelapa lah kan? Buah kelapa yang bergerak ke bawah kan? Mass buah kelapa ni, mass dia rendah ke tinggi? Rendah. Mass untuk earth tinggi. So kaitkan antara mass dan juga acceleration. So susun balik formula ni, dia akan jadi M equal to F over A. A dengan M berkadar? A dengan M berkadar Inversely proportional ke directly proportional? Inverse. So bermaksud bahawa kalau mass increase, dia berkaitan dengan bumi sekarang ni. Kalau mass increase kan, mass increase ni mass increase, apa jadi kepada acceleration? Decrease. Sebab itulah bumi tak bergerak. Bumi ni tak bergerak. Yang bergerak hanyalah pokok buah kelapa ni. Faham? Faham. Okay, baik.
Seterusnya. Rosnan. Okey, kita lagi. Okay, the effect of mass and distance between two objects. Okay, yang ini tadi apa dia ni, Isaac Newton dah bagi tahu bahawa relation antara force ni ada gravitational force ni ada dua. Satu dia berkait dengan mass. Makin besar mass, apa jadi kepada gravitational force? Makin besar mass, Okay, berkurang. makin Kurang. Makin tinggi. Makin kurang dia ah. punya force bukan yang acceleration. Force. Force. Dia makin Gravitational force ni. Tambah. tambah. Bertambah, ya betul, sebab F is directly proportional to apa? M1, M2. Okay. So, kalau kamu tengok dalam gambar ni, yang bawah ni dia punya gravitational force dia lebih besar. Sebab itulah F2 is more than F1. Sebab mass yang gambar bawah ni lebih tinggi lagi daripada mass yang gambar atas ni. Okay. Sebab tu F2 is more than F1. Yang belah kanan ni, satu lagi Isaac Newton menyatakan apa? Gravitational force is Decrease. decrease. Ni yang belah kanan ni. Dia berkaitan dengan apa ni? Distance. Distance, ya betul. Relation. So, Distance. gravitational force dengan distance directly proportional ke inversely proportional? Directly proportional. Directly proportional. Inversely proportional. So kamu tengok yang gambar atas ni dengan gambar bawah, yang mana distance dia yang lebih? Bawah. Yang bawah. Okey, yang bawah Bawah. F2 kan. Sebab tu F2 dia kurang lagi daripada F1 sebab distance dia lebih panjang. Makin panjang distance, dia inversely proportional dengan F. So, makin panjang distance, F dia akan makin berkurang ke makin bertambah? Berkurang. Berkurang. Ya, Kurang. Sebab tu F2 dia kurang, F1 dia lebih. Sebab F1 distance dia kurang, so force dia akan makin bertambah. Kalau distance yang kedua ni, distance dia bertambah, F dia makin berkurang. Faham? Okay. So kalau untuk gravitational force, dia berkaitan dengan attraction di antara dua body. Dan kamu kena kaitkan di antara mass dan juga distance. Okay. Baik, seterusnya. Relating gravitational acceleration G on the surface of the earth with a universal gravitational constant. Okay, sekarang ni kita nak kaitkan di antara nilai gravitational acceleration yang kamu belajar tentang weight tadi tu, gravitational acceleration G kecil, dengan universal gravitational constant G besar, yang constant G tadi Okay. So formula yang ini F is equal to G dengan formula yang ini. Kaitkan untuk dia punya G besar ni dan juga G kecil ni. Okay. Baik, sekarang ni masing-masing ambil pen ataupun pensel, mengikut guideline ya. Okay, sekarang ni yang first ni dulu, yang belah kiri ni, Newton second law. Apa formula untuk Newton second law untuk apa dia ni, berkaitan dengan formula force Newton second law. Apa dah formula dah? MA. Okay, MA. Tapi sekarang ni kita belajar berkaitan dengan gravity, kita akan ambil formula untuk weight tadi. F is equal to M mg. Tulis M1, M2. Tulis mg. F is equal to mg. Okay. Okay, yang berkaitan dengan Newton's universal law, F is equal to apa? Formula dia? Yang tadi, G, yang baru M1, kita belajar. 1 times M2 over R squared. M2 over R square. M Ya. over R square. Kau buruk sangat tu. Susah lah belajar online ni. Nak tulis susah. Okay. Baik, seterusnya. Dah ikutkan kedua-duanya. Kejap. Itu yang lepas.
Okay, satu formula F is equal to mg, formula first. Satu lagi F is equal to g m1 M1. over r squared. Okay, so kaitkan antara dua-dua ni dia akan jadi mg is equal to g m1 m2 over r squared. Sekarang ni faham? Sini. Sebab dua-dua benda yang sama force. Okay? So kita kaitkan antara dua-dua ni. Okay, baik. Sekarang ni kita nak jadikan G tu sebagai subjek. Kita boleh cancel dah. Ada benda yang kita boleh cancel dah sini. Benda yang kita boleh cancel? G tu sebagai subjek. G sebagai subjek. Gravitational acceleration. So benda yang boleh cancel? M. Ya betul. M ni cancel dengan ni cancel. Sebab ni bila pindah ke sini dia akan cancel. So dia akan jadi G M2 M2 tu math je lah. Over R squared. Sekarang ni kita dah dapat ni formula penting Ni formula gravitational acceleration. Apa benda yang kamu belajar gravitational acceleration? Sebenarnya acceleration yang sebelum ni kamu belajar benda yang sama sahaja. Okey. Contoh gravitational acceleration, apa unit acceleration? Unit dah? MS negatif 2. MS negatif 2. Daripada ni sebenarnya boleh dapat MS negatif tu. Okey, kita pergi satu G dulu. Apa unit bagi G tulis? Tolong bagi tahu. Unit bagi G apa dah? Newton Acceleration MS negatif M square kg negatif 2. M square Square kg negatif. Okay. Mass. Unitnya apa? kg. Over R. Unit apa? Meter. Distance. Meter square. Betul? Okay, apa benda yang boleh cancel sekarang? Meter square. Meter square. Ni cancel. Betul. Apa lagi boleh cancel? kg. kg ni dengan ni dia akan jadi negatif 1 je kan? Betul? Okay. So sekarang ni Newton dengan Newton dan juga kg. Okay, Newton. Apa unit untuk Newton? Unit untuk Newton. Newton kan force is equal to MA. Force is equal to MA. Mass darab dengan kg MS negatif 2. Ya betul. kg MS negatif 2. Dah tak ingat. Okay, force kg MS negatif 2. Okay, left. Darab dengan kg negatif 1. negatif 1. Ada benda boleh cancel tak kat sini? kg. kg boleh cancel. Dah sekali tinggal apa? MS Ni dengan ni sama negatif ke 2. tak? Sama. Sama kan? So Sama. lama masa kita pun dah nak habis dah ni. 39 minit ni. Boleh sambung tak? Boleh. Sekejap lagi kalau dah habis nak ni masuk sambung. boleh sikit. Okay. So formula last kali formula yang penting padam semua. So formula yang penting untuk gravitational acceleration yang kamu perlu tahu adalah G is equal to GM over R squared. M over R squared. Betul. Ini adalah satu formula yang baru. Boleh? Gravitational acceleration Okay, boleh Okay, baik. Sekejap lagi kalau off masuk balik tau. Sikit je. Kita nak sambung sikit je lagi. Jangan lari pula. Boleh je ke? Boleh Okay, baik. Teruskan lagi. InsyaAllah cikgu. InsyaAllah. Okay, last kali kamu akan dapat tadi G is equal to G M over R squared kat bahagian sini. Okay.
Okey. So apa function untuk yang berkaitan dengan gravitational acceleration tadi tu? Okey, ni yang kita nak tengok Gravitational acceleration untuk bumi berapa nilai dia? 6.81. 9.81 betul. Ataupun kalau dalam soalan tak bagi nilai, kamu akan jawab berapa? 10. 10. Ya, betul. Okey, 10 ataupun 9.81 betul. Okey, sekarang ni kamu tengok aktiviti ni bumi. Ni bumi. Bumi ada dia dalam bentuk bulat sphere. Okey. So, sekarang ni daripada midpoint kita pergi kepada bahagian center, pergi ke bahagian surface untuk bumi tersebut, dia akan dapat radius. Okey, dapat radius kan. So, 2 kali radius yang ini, 3 kali radius yang ini. Maksudnya luar daripada atmosfer bumi sekarang ni ada 2R, 3R, 4R dan 5R radius. Sekarang ni kita nak tahu gravitational acceleration untuk setiap bahagian. Nak tahu setiap bahagian tu menggunakan formula yang tadi kamu derive tadi. Apa formula tadi? G is equal to? GM over R squared. Okay, good. G is equal to GM over R squared. Okay. So kita nak tahu gravitational acceleration untuk setiap satu ni. So sekarang ada info kat sini. Setiap seorang tolong tulis dekat dalam kertas masing-masing. Kalau R ni berapa nilai untuk gravitational acceleration menggunakan info yang ada kat sini? Menggunakan formula tadi GM over R squared. G kita dah ada kat situ. Math pun kita ada dah kat situ. R pun dah ada kat situ. Masukkan nilai saja dalam formula. Jawab. 6.97 24 6.27 6.67 negatif 11 darab 10.4 lebih terus sosial. 9.81. Okey, 9.81. Okey. Teruskan lagi dengan 2R. 2R pula. 2R tu maksudnya dekat bahagian R squared bahagian bawah tu kamu masukkan nilai 2R. 2 darab dengan radius baru square kan. Okey, yang R ni tadi 9.81 je. Cuba cari macam cara tulisnya. darab dengan 12.62. Jadi 6.3 berapa? 6.26. 8.91. Okey, 8.91. Okey, teruskan lagi 3R pula. Aku main cakap je. 8 point berapa tadi? 8 point? 91. 91 kan? Okey, lagi. Teruskan lagi. Kamu tengok pattern dia jadi macam mana? Oh. Berapa 3R? Apa yang tu? Lagi. Sekejap lagi kita off sebab 29.44 tu berapa? Berapa? cakap Berapa nilai? 29.44 Tak dengar. 29.44. 29.44 29.44. Gila. Ya ke? serius lah Macam salah calculation kamu ni. tak tahu 18 je. Tiga R maksudnya 3 darab dengan radius of Earth ni. 3.271 3.27 apalah 3.27. 3R baru square cikgu.
3R baru square, ya betul. 3 darab dengan radius tu baru square kan. Jangan square siap. Oh. 3 darab dengan radius dulu baru square kan. Dapat berapa? Radius Negatif 11. Darab dengan 1.09. 1.09. Weh, Yang saya dapat. 3.6 ya? Kalau tak 3.6 dapat. kan? 3.6 tu. 3.6. Alah ni. 3.6. Okey, terus kan. Yang 4R tu. Ada benda je nak tunjuk ni. Sebab apa kamu calculate tadi tu? Bisa salah. 3.46 kan? 3 lebih lah. 3.46. Two five four. Jorok. Okey, 4R berapa? Kamu tengok pattern makin lama makin menurun. Nampak pattern dia makin lama makin menurun. Macam mana ni? Kenapa terus Macam mana ni? 4 darab dengan R, square kan dia. Lepas tu yang lain-lain tu sama je lah. Yang atas tu calculation sama je lah. Masuk ke 6 square. Okay. 0.6133. 0.6. Yang sama. Tahu. Ada orang lagi okey. Tak apalah. Ini kamu dah calculate lah. Okey, baik. Apa yang cikgu nak tunjuk kat sini, dah lah cukup lah sampai sini tu. Saya dapat 5. Okey, kamu tengok pattern dia 9.8. Lepas tu 8.9. 3.4, 0.6. Dia makin lama makin menurun. Maksudnya, gravitational acceleration bagi Earth daripada bahagian center ke bahagian radius, dia ada dalam lingkungan, dia makin meningkat dan juga constant lah. 9.81 yang kamu kira ni. Daripada tempat yang kita duduk ni dekat surface ni, sampailah ke bahagian center 9.81. Okey. So makin keluar daripada atmosfer bumi, gravitational acceleration akan jadi apa? Makin berkurang. Sebab itulah kalau dekat space, weight kamu berapa? Weight kamu akan jadi apa? Weight. Zero. Sampai boleh cecah pada zero kan? Disebabkan oleh gravitational acceleration makin lama makin berkurang. Makin jauh daripada bumi pergi ke bahagian space, makin lama makin kurang. Sebab itulah acceleration makin berkurangan, so tidak ada weight untuk kamu. Boleh faham? Faham. Okay, faham? Masuk balik. Sebalik.